berkahwin beberapa tahun ni ataupun dah berkahwin lama, kita dah boleh kenal karakter pasangan kita masing-masing. Kita dah boleh tahu dah apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Simple tapi buatkan isteri terasa hati. Benda yang remeh-temeh ni lah yang kita kena elakkan dalam rumah tangga supaya tak terjadinya salah faham. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Dan salam sejahtera penonton setia kami kembali untuk memberi inspirasi kepada anda. Hari ini 2 Julai 2021, hari Jumaat yang penuh barakah. Orang kata diharapkan segala apa yang anda lakukan di rumah bersama keluarga tetap positif, tetap bersemangat dan mulakan hari baru. Ya, Jumaat penghulu segala hari. Saya Farin Ahmad bersama Fatin Hamimah akan bersama-sama dengan anda sepanjang 1 jam hari ini untuk berkongsi satu lagi topik yang menarik yang pastinya memberi manfaat kepada kita semua. Baik Fatin, jadi hari Jumaat, satu hari yang kita sentiasa memanjatkan doa-doa terbaik kita juga kepada keadaan yang melanda situasi negara kita sekarang, Fatin. Terus bersedekah, terus membantu, dan hari inilah hari yang mungkin dinanti-nantikan untuk mereka yang masih bekerja untuk mula hujung minggu dan meluangkan masa dengan keluarga. Tapi sebelum tu Farin, macam biasalah kita tak pernah putus, tak pernah nak lupa untuk mengingatkan anda berkenaan dengan laporan statistik COVID-19 setakat semalam, yang mana kalau boleh kita kongsikan kes baru ini yang sebenarnya menggusarkan sebenarnya 6,988, sedikit lagi nak ke 7,000 angka. Betul. Dan kalau kita lihat, ini juga antara tips-tips ataupun perkara yang perlu diberikan perhatian tentang kepentingan peredaran udara yang baik, terutamanya rumah-rumah yang masang penghawa dingin dan sebagainya, pastikan dianginkan ataupun dibuka tingkap-tingkap supaya ada pengudaraan setiap hari di rumah anda maupun di tempat kerja. Betul. Bukan itu saja, mungkin anda yang bergerak sekali menaiki kereta lebih daripada seorang, ada yang menumpang dan sebagainya, anda kena buka sedikitlah tingkap itu untuk ada pengudaraan, dan jangan lupa untuk memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak anda. Okey. Baik, dan seperti mana yang kita sama-sama kita melihat pada tip ini juga, mungkin kita sedikit Fatin boleh masuk seperti mana kita katakan tentang PKP. Apa yang menjadi fokus, menjadi tumpuan kita adalah apa yang telah diumumkan pada hari semalam, iaitu PKPD yang akan dilaksanakan bermula tengah malam ini, Fatin. Betul. PKPD yang mana bersasar dilaksanakan beberapa mungkinlah, iaitu daerah Hulu Langat, daerah Sepang, daerah Gombak, daerah Kuala Langat. Kejap lagi kita akan pergi lebih dekat lagi. Okey, dan ini adalah perkara-perkara yang terus menjadi perbualan di mana anda terus harus mengambil tahu tentang lokasi anda, sama ada terkesan maupun tidak, dan juga yang paling penting adalah SOP terkini di kawasan-kawasan yang dilaksanakan PKPD ini, Fatin. Betul. Dan kalau yang tadi Farin katakan tadi, malam ini sehingga 16 Julai, yang mana Menteri Keadaan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kedua-dua negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur ini menunjukkan tren jangkitan tinggi, dengan Selangor melaporkan purata kes harian COVID-19 antara 1,800 ke 1,900. Cukup tinggi, Fatin. Betul. Dan kalau kita lihat, semua daerah di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melaporkan insiden kes COVID-19 melebihi 12 orang per 100,000 penduduk, Fatin. Bukan itu saja, data unjuran kadar nilai keboleh jangkitan ataupun R0 juga di kedua-dua negeri ini masih dalam lingkungan 1.0 dan tak menunjukkan tren penurunan. Sebab itulah kita diumumkan PKPD itu. Okey, dan seperkara lagi, saya ingin mengingatkan kepada para penonton wanita hari ini bahawa pastikan setiap maklumat yang anda dapatkan adalah daripada sumber-sumber yang sahih dan telah disahkan, dan juga berwaspada, sentiasa berwaspada dengan adanya varian-varian baru COVID-19. Dan saya juga ingin berkongsi bahawa sekiranya anda telah divaksinasi bukan bermakna anda selamat dan sebagainya, tapi pastikan sentiasa menjaga SOP. Dos 1, dos 2, dan masih ada lagi tempoh masa untuk memastikan anda mendapat imunisasi sepenuhnya. Itu bukan orang kata jalan selamat lah. Kalau dah dapat vaksin tu kita boleh lesen, kita boleh buat apa saja. Masih kena jaga jarak fizikal, masih kena jaga pakai pelitup muka dan sebagainya.
Okey, kita tinggalkan berkenaan dengan COVID itu. Tarik nafas. Mungkin ini sesuatu yang boleh menceriakan anda yang mana rindu kampung halaman tu. Ini yang nak kami kongsikan berkenaan TikTok pilihan penerbit kami. Kita saksikan. Lockdown life in village. Kampung people be like di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang bahagia ku denganmu. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itulah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Memang benar kata kinda berkasih ada. Syukur Alhamdulillah dengan adanya perkongsian sebegitu, Fatin, walaupun kita dijarakkan ataupun tidak dapat pulang ke kampung dan sebagainya, tapi sedikit sebanyak apa yang dipaparkan tadi dapat merasakan kita masih lagi dekat dan masih lagi terus merindukan suasana kampung itu sendiri. Betul. Terima kasih kita ucapkan kepada semua TikTok ataupun konten yang mana keluarkan segala nostalgia zaman-zaman kita kecil dulu kan. Betul. Sebab tu kalau tengok saya pakai baju macam ini pun awak tinggal rindu kampung ke? kan. Itu kan. Okey, seperti biasalah hari ini hari Jumaat, Hikayat Perkahwinan, kami akan bawakan satu topik yang berkaitan dengan rumah tangga. Yang ini sebenarnya menarik sekali. Perkara remeh dalam rumah tangga. Ayat dia pun, sebab perkataan itu pun remeh. Jadi orang macam tak ambil kira. Tapi sebenarnya impaknya boleh menjadi sangat-sangat besar kepada rumah tangga dan juga perhubungan. Okey, mungkin nak memahamkan lagi, kita cuba nak tanya Fatin. Okey, Fatin. Dalam sebagai isteri dan juga ibu, okey, apa perkara sebenarnya yang Fatin rasalah sebenarnya remeh tapi suami rasa macam besar sangatlah? Oh, okey. Ini bukan nak mengaibkan ke apa tapi ini dalam perkongsian umum. Perkongsian yang mana dulu masa saya di awal perkahwinan, suami saya tak boleh kotak tisu dalam kereta tu komod. Kemek macam tu kan, dia akan tak nak dah. Jadi saya rasa macam ada ke orang macam ni, tapi bila lama-lama tu kita tahulah macam tak cantik sebenarnya kalau itulah antara positif side-nya. Kira saya cerita pasal lelaki pula. Kadang-kadang saya sih mau mengakulah, saya terfikir apa perkara mungkin remeh sebenarnya, tapi saya rasa kalau kadang-kadang saya buka baju-baju kotor sebab balik daripada jogging ke apa campak. Saya letak tepi je. Kadang-kadang bakul dah ada tapi tak masuk, letak kat tepi juga. Itu betul-betul remeh lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang boleh jadi gaduh yang besar. Okey, seperti mana yang kami dah paparkan tadi kan, pelbagai perkara-perkara kecil yang boleh menjadi punca perceraian, pertelingkahan, kedinginan rumah tangga dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak berbincang mengenai topik itu dan kita harapkan segala perkara remeh ini apabila kita sedari mungkin boleh menjadi pengerat perhubungan rumah tangga. Maksudnya perkara remeh ini membawa hubungan rumah tangga itu kepada ke arah positif. Dan sekiranya anda ada pengalaman anda ataupun apa-apa antara perkara remeh yang anda pernah lakukan, kongsikan dengan kami di Facebook dan juga jangan lupa ikuti kami di Instagram. Sila kongsikan bermula daripada sekarang. Kami nak tahu. InsyaAllah kami akan kongsikan bersama dengan para penonton nanti. InsyaAllah. Jadi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sayang, kenapa? Ceng, kenapa? Ceng, kenapa? Ada apa? Ceng, kenapa? Kuman! Mana ada kuman seluar tu, saya nak pakai balik tu saya letak kat situ. Pakai balik. Ya Allah, nak pakai balik. Dia nak pakai balik dah busuk, dah kotor, nak pakai balik. Sebenarnya seluar ni tak kotor lagi. Tak ada kuman. Bau pun tak cipu bau.
Berani nak bagi saya? Awak nak selesai bau? Awak nak bunuh saya ke apa? Awak tak tanya, awak dah pakai pada pagi. Belum ada serap. Bateri dia sudah berlepak semua tu nak. Bagi saya bau? Tak, saya cari penggantung tak ada. Saya letaklah kat bawah tu. Memanglah kalau ada penggantung kat semua baju kotor semua gantung-gantung. Baju di dalam bako dah kotor. Pelik lah. Baru je cakap tadi tu. Yang Dah ada contoh dia kan? saya rasa tu memang bukan budaya lelaki lah, tapi mungkin dah dalam kesibukan ke apa kan terlepas pandang. Okey, itu antara sedutan daripada Cik Sempurna. Tapi tak aci lah pasal dia tunjukkan lelaki je, perempuan pun mesti Kita ada ada banyak juga. lagi lepas ni. Tapi tak apa, kita akan bincangkan. Jadi terus bersama dengan kita, berikan kami komen-komen anda dan sebagainya. Tapi apa yang pasti hari ini untuk topik perkara remeh dalam rumah tangga, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang telah pun bersedia dalam talian, yang pasti akan memberikan satu sudut pandang yang cukup baik bersama dengan kita semua. Kita perkenalkan terus bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Lama tak jumpa dia. Berada di Tangkak Johor. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Fatin dan juga Fahrin? Alhamdulillah Ustaz. Okey, dan kita juga bersama dengan Ika Nabila dan suaminya Muhammad Zaid Datuk Aznan yang telah pun bersedia dalam talian. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah, sihat. Okey. Apa samalah colour baju Ika dengan tu? Okey. Ikut tema. Baik, sebelum kita kasih Ustaz Azam membuka dululah topik kita ni. Ustaz, tentang perkara remeh dalam rumah tangga. Macam saya katakan tadi, perkataan pun remeh. Tapi bagaimana perkara remeh ni boleh memberi impak yang besar kepada rumah tangga? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fahrin serta kru produksi wanita hari ini. Serta yang semulakan juga tetamu kita kan, Ika dan juga suaminya ya Fatin, para penonton yang dirahmati Allah sekalian yang setia menonton wanita hari ini. Sebenarnya kalau kita cerita bab topik remeh ni, perkara remeh, itu sebab topik tu pun nampak macam remeh tapi sebenarnya tak remeh. Kan topik tu pun nampak macam remeh. Hakikatnya inilah perkara yang sangat luar biasa. Perkara remeh dalam rumah tangga ini sebenarnya kita boleh lihat daripada dua perspektif. Maknanya satu perspektif secara negatif, satu lagi perspektif yang positif. Hari ini kita akan bincangkan. Saya nampak skop perbincangan begitulah. Sebab semalam saya masukkan di laman sosial saya, di Facebook saya, Instagram saya, Azam Al-Kankari. Ramai rakan-rakan saya di Facebook, di Instagram komen. Antara perkara-perkara remeh yang dalam rumah tangga masing-masing, tetapi perkara itu kadang-kadang nampak macam simple tapi dia memberikan impak yang besar. Kalau kita tengok dari perspektif negatif sebagai contoh, macam Fahrin katakan tadi kan, macam Fatin katakan kotak tisu koyak apa? Bukan koyak, apa nama Fatin ni? Kemek. Komod. Kalau ikut dia komod. Kemek ke ataupun kadang-kadang kita rasa macam benda simple je. Sidai tuala patutnya dah sudah mandi, sidai tuala. Pasal isteri dia suka sidai kampai tapi suami suka sidai guna hanger. Contoh kan. Maknanya nampak macam remeh tapi boleh bergaduh. Kadang-kadang flash. Memang flash tu memang suami jenis di rumah kampung tak ada flash. Lepas kahwin pula kan. Itu isteri dia pula jenis flash saja. Suami asyik tak flash. Jadi perkara itu nampak remeh. Asyik dapat kejutan. Itulah kan. Disebabkan itu boleh menyebabkan porak-peranda dan yang paling kita takut boleh menghancurkan rumah tangga. Na'udzubillah min zalik. Itu perkara remeh dari perspektif negatif. Tetapi tuan-tuan dan puan para penonton, bila mana kita bicara dari segi remeh, perkara remeh dalam sudut positif pula, ada banyak. Sebagai contoh kan, boleh saya katakan ke contoh benda yang paling simple. Isteri sibuk masak, penat masak, suami paling mudah je basuh pinggan lepas makan. Nampak benda remeh tapi isteri rasa berbangga sangat. Sebagai contoh kan, isteri nak masak, suami tolong potong bawang sebagai contoh. Kerjanya potong bawang aja kan. Potong bawang, kupas bawang, potong bawang, kupas bawang. Isterinya kerjanya masak terus. Jadi itu juga nampak remeh tapi benda yang beri impak. Itu kepada isteri pula. Kalau suami pun sama. Suami penat bekerja. Balik rumah, isteri balik. Abang apa khabar? Pakai cantik-cantik. Urut kaki dia, urut badan dia. Nampak remeh dan simple. Tapi sebenarnya dia memberikan impak yang positif dan juga kesan yang sangat baik dalam rumah tangga. Itu sebab saya nak kongsikan ada beberapa perkara kaedah kita dan juga perkara yang benda remeh tapi sebenarnya kadang-kadang kita lupa. Dia ada 3 SUL. Boleh saya teruskan ataupun kejap lagi? Okey Ustaz, kami betul-betul nak tahu apa SUL itu. Okey, baik. Nanti kita akan kongsikan. Kita nak
tanya Alright, Ika insyaAllah. juga Ustaz. Macam perempuan sendiri, Ika sebagai isteri, kalau tadi saya dah kongsi dengan Farin, tapi Ika apa antara perkara remeh? Kalau kita tengok perkara remeh ni kadang-kadang berkait rapat dengan budaya keluarga kita, masing-masing punya keluarga dan bawa kepada sifat dalam rumah tangga. Macam Ika sendiri apa antara perkara remeh yang selalu berlaku? Okey, macam Ika sendiri macam sekarang Ika ada bisnes sendiri. Bila suami, sebab bisnes tu memang totally Ika punya sendiri. Dan bila suami bagi sokongan like gambar dekat Instagram pun Ika rasa macam happy. Padahal benda tu sebenarnya simple je, kecil je. Bila dia like gambar ataupun dia komen, bagi kata-kata semangat, good job, Ika dah rasa macam happy, thank you yang happy sebenarnya, rasa macam dapat support. And Ika rasa macam Ika ada support system yang kuat daripada suami lah. Of course, selain daripada doa, support tu memang membahagiakan isteri. Walaupun benda tu sebenarnya remeh kan, Ustaz? Betul. Kalau kita tahu Ika bukan sahaja like ataupun komen, kena jadi konten dalam TikTok juga kan? Ya, jadi konten tu ya Allah, kadang-kadang mulanya bila I nak minta tu memang tak nak lah. So selalunya Ika akan record dulu, lepas tu post je. Bila post dia tengok, oh okey pula outcome dia, okey boleh. Macam tu. Okey, kejap. Ika. Join sekali memang tak. Saya nak tanya pada Zaid. Zaid daripada senyum je kan Zaid. Okey Zaid. Bila Ika mungkin kadang-kadang kita orang lelaki kita rasa alah benda macam ni remeh, takkanlah nak ajak kita juga, dan berbagai perkara lagi sebenarnya yang menjadi orang kata perbezaan yang mengeratkan. Tapi Zaid sendiri sebagai seorang suami melihat keletah Ika sendiri dan juga perkara-perkara remeh ni, bagaimana menyesuaikan diri? Okey, macam saya, saya ni bagi saya sebagai suami ni, maksud lelaki ni dia kurang sensitif sikit kepada emosi dengan perasaan wanita lah bagi saya lah. Oh, sini tapi kita setuju ni. Kalau ini bagi saya. Okey, kalau kita tengok macam kita buat sesuatu tu maknanya boleh mengembirakan isteri, macam contoh gambar tu kan, maknanya dia naik semangat, dia appreciate benda tu. Apa salahnya kalau kita buat lagi benda tu? Maksudnya kita biasakan dirilah dengan kita, maknanya kan macam cakap happy wife, happy life, maknanya kan kita ikut basic benda tu lah. Okey, sebelum kita nak terus pada Ustaz komen, kita nak bawa perhatian penonton berkenaan TikTok topik hari ini. Kita saksikan. Jadi bergelombang lagi, tolong kau percaya satu kali. Jangan berani ada begini, bisa aku hidup baby tak kawan. Kasihan, jangan nyesal lagi. Assalamualaikum, nanti semua suka dikunci. Bergelombang lagi, tolong kau percaya satu kali. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi, bahkan bila aku mati ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan. Oh ya Allah ya Tuhanku, sedap ya amat. Oh mantap lah Syam. Tak nak makan luar lah Syam. Sedap Sedap dah Syam. Sedap dah Syam. Ini baru yang benar. Sumpahku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu, sumpah mati. TikTok pada hari ini cukup menarik, memberikan aura positif kepada pasangan-pasangan yang berumah tangga di luar sana. Okey, Ustaz, kita nak tanya ringkas je kepada Zaid dan juga Ika. Kalau kita ada tak daripada mana-mana perkongsian TikTok sebentar tadi yang juga menjadi amalan anda berdua di rumah? Tolong cuci toilet. Yes. Sebenarnya macam tu. Okey. Kalau bab masak, bukan saya tak nak bagi suami saya masak, tapi saya lebih suka masak. Saya memang jenis suka masak. So, kalau saya masak, Zaid akan memang tolonglah cuci pinggan. Dia memang ada task lah kat rumah yang tak payah kita beritahu dah. Cuci toilet every week. Tu semua kerja suami lah. Oh, Allah. Tapi membuat Ika makin sayang kan?
Ya, betul. Ah. Bukannya kita tak boleh buat tau. Cuci toilet lah dulu bujang kita dah cuci sendiri dah sebenarnya kan. Tapi bila suami buat tu rasa macam, lah seronok ya. Faham. Zaid, Dia bagus sebab saya rasa semua ni sebab daripada saya punya parents juga. Maknanya kita tengok parents kan, sebab ayah saya pun dia cuci pinggan, dia lipat kain. Even sampai sekarang pun dia lipat kain. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, kita mungkin boleh komen sikit tentang pasangan ini dan juga tadi yang Ustaz nak kongsikan tentang akronim daripada Ustaz hari ini tu. Silakan. Baik, SUL tu sebenarnya betul lah ya. Macam mana kita tengok Zaid dan juga Ika tu tadi. Memang betul lah. Sebenarnya rumah tangga ini bukannya kita sendiri. Tetapi kita belajar untuk hidup berkomunikasi dan juga berkongsi. Ramai orang kadang-kadang dia rasa dia je akhirnya menidakkan pasangan. Ini satu perkara yang silap. Sebenarnya masak ini bukan saja tugas isteri tapi dia bersama. Itu melihat kepada kemampuan kita. Dan saya sendiri, saya lebih suka kalau nak masak ke saya suka masak ataupun saya lebih suka kalau isteri nak buat apa buat tapi saya jaga anak. Begitulah. Maknanya kita buat komunikasi. Tetapi sebenarnya ya para penonton semua, ada perkara remeh yang mungkin kita nampak remeh tapi dia telah dilupakan. Yang sering dilupakan. Apa dia? Seperti yang nyatakan oleh Ika tadi, SUL, S yang pertama sokongan. Memang betul, kalau orang berniaga ni, sokongan pasangan suami isteri sangat penting. Bukan saja sokong fizikal, iaitu dengan bantu, meringankan urusan isteri meringankan urusan suami, tapi sokongan dari segi mental juga. Kadang-kadang duduk rumah, PDPR, saya sebagai seorang guru, kan saya mengajar kalau agama. Kita sebagai seorang guru, kadang PDPR, tolonglah ayah-ayah, jangan harapkan mak aja. Kan? Itu sebab mak-mak kat rumah stres. Dia dah lah kena masak, dia nak orang rumah pelbagai. Suami mungkin kerja tapi work from home dia busy kerja. Tolong juga perhati pelajaran anak ya. Jadi sokongan dari segi mental. Paling kurang benda remeh, sokong dari segi kita gosokkan pakaian suami kita ataupun gosokkan pakaian isteri kita yang bekerja dan sebagainya. Ini nampak remeh. Jadi sokongan pertama paling mudah juga jadi pendengar yang terbaik. Pendengar yang terbaik. Kadang-kadang isteri ni dia nak ngomen aja, abang mam penat kan. Penat kan. Macam-macam. Rumah saya seorang frontliner kan, dia kerja jurawat. Balik dia penat buang macam-macam cerita. Jadi bila mana dia luahkan perasaan, kita dengar lah. Tapi waktu kita nak luahkan perasaan, duduk rumah pun penat juga tuan-tuan. Penat tak buat apa-apa kan. Duduk rumah jaga anak penat juga. Jadi kita pun luahkan. Jadi pasangan pun dengar juga. Jadi itu sebab S yang pertama sokongan. Menjadi support system dalam keluarga. U yang kedua apa dia? Ucapan. Ucapan ini adalah antara perkara remeh yang ramai orang lupa. Ucapan apa? Wish lah ucapan tarikh-tarikh penting dalam rumah tangga. Bila tarikh bertemu, bila tarikh anniversary. Ini kena ingat. Ini kena ingat. Ramai juga yang komen di Facebook saya, di Instagram saya kan. Zakat saya dia kata, Ustaz, kadang-kadang nampak remeh tau, tapi isteri sangat tekankan perkara ini. Kadang-kadang bukan isteri, suami yang sangat sensitif. Awak ni tak ingat pun birthday saya, contoh. Mesti ustaz macam tu. Betul kan? Kemudian masing-masing kan. Manusia tu sebab saya ada orang kata, Ustaz, kenapa ni banyak remeh ni, benda ni banyak daripada isteri je? Tak, sebenarnya tak kira suami atau isteri. Kadang-kadang kita ada benda remeh yang kita nampak remeh, dia bukannya suami isteri, dia bukan suami saja ataupun isteri saja, dia dua-dua kita berganding. Jadi, yang kedua wish, ucap. Yang paling penting juga ucap terima kasih, ucap minta maaf. Ini berdua perkataan yang nampak simple tapi ia sangat memberikan impak yang besar. Betul. Contoh, suami kita dah tolong kan, isteri kena cakap terima kasih. Jangan buat donor je, contoh kan. Sama juga. Banyak kepada isteri lah, Ustaz. Dengar tu Fatin. Banyak isteri. Jangan marah kan. Tak ada contoh. Sama juga. Contoh. So, isteri dah masak. Isteri baru nak belajar masak. Suami makan. Pujilah. Kena puji. Itu juga ucapan. Puji isteri. Tapi kalau nak masak, jangan puji selalu. Contoh, hari ni dia masak ikan masak lemak. Dia puji yang sedap betul. Jangan puji selalu. Nanti hari esok dia tukar binatang aja. Faham tak faham? Hari ni ikan masak lemak. Esok ketam masak lemak. Lusa ayam masak lemak. Itu terbaik, Ustaz. Kan sebab dia tahu suami dia suka masak lemak. Ini bukan siapa-siapa tadi kena hidup atau telah meninggal dunia, contoh tuan-tuan. Jadi yang kedua itu ucapan. L yang terakhir apa dia? Ini yang paling penting dan tolonglah tuan-tuan puan dalam musim pandemik ini. L yang terakhir ni yang paling penting apa dia? Luahan. Luahan ini adalah nampak remeh, nampak simple tetapi ia sangat penting. Luahkan. Inilah komunikasi tuan-tuan puan. Cuba rutinkan setiap pagi ataupun sebelum tidur
tidur di atas katil, berkomunikasilah. Anak-anak dah tidur semua kan, suami isteri berkomunikasilah. Luahkan apa saja, masalah apa kerja ke, masalah di rumah ke. Ini kadang-kadang bila tak luah, akhirnya dia terbuku dan akhirnya kita takut na'udzubillah min zalik, dia akan membinasakan dan juga merosakkan hubungan rumah tangga kita. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab tuan-tuan dan puan, SUL ini adalah perkara nampak remeh tapi biasanya orang lupa. Dan juga saya nak kongsikan tips untuk menghargai pasangan ni bagaimana dalam keadaan remeh ni, tapi kejap lagi lah kalau ada rezeki lah. Ada insyaAllah. Sokong, ucap dan juga luah. Okey, Ika, kalau kita tahu kita kahwin kan antara perangai ataupun sifat pasangan kita, kadang-kadang kita pun terikut sama. Setuju atau tidak Ika dan juga Zaid? Ya Allah, memang betul sangat-sangat. Kadang-kadang bukan saja sifat perangai tau, tapi cara cakap juga. Cara cakap pun boleh terikut. Boleh terikut pasangan kita. Adalah perkataan-perkataan yang suami selalu sebut ke terikut. So, Ika selalu rasa might as well kita cuba portraykan diri kita pun bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Buat perbuatan yang baik, so that pasangan kita pun boleh sama-sama ikut. Macam suami buat benda itu, isteri pun ikut. Isteri buat, suami pun ikut. I think it's bagus juga. Dah jadi macam sama dah perangai semua benda kan. So, might as well kita buat benda elok. Macam itulah for me, I rasa. Okey, bagi Zaid pula. Okey, mungkin kita dah nampak yang positif kan. Tapi ada juga perkongsian yang mengatakan perkara remeh ni menjadi punca perceraian. Mungkin definisi remeh setiap orang berbeza-beza. Karakter orang juga berbeza-beza kan. Jadi, adakah apakah benda remeh ni berpunca daripada mereka yang tak boleh bertolak ansur, mereka yang terlalu cerewet, ataupun sebenarnya memang tak nak mencari titik persamaan tu? Apa pendapat Zaid? Okey, pada pendapat saya benda ni semua satu je, ego. Maknanya kita tak boleh teguran, kita tak dengar maksud kita sebab kita biasa dengan diri kita seorang kan sebelum kahwin kan. So bila kita hidup berdua je kita jadi lain sebab dulu aku benda ni lain, kenapa nak kena ikut, kenapa nak maksudnya ego lah. Tolak ansur tu sangat penting untuk dalam perkahwinan. Tolak ansur, komunikasi, berbincang. Kalau contoh macam kita buat benda tu suatu isteri tak setuju, so kita cakap satu benda tu dengan fakta. Kalau bagi saya maknanya perlu ada banyak perbincangan dan juga komunikasi lah dalam hal ni. Kadang-kadang perkara kecil pada kita besar pada orang lain. Okey, sebelum kita nak tanya Ustaz dan teruskan perbincangan kita, kita nak dapat juga pendapat daripada kawan-kawan kita di luar berkenaan dengan topik hari ini. Kita saksikan. Sebenarnya bila kita dah berkahwin beberapa tahun ni ataupun dah berkahwin lama, kita dah boleh kenal karakter pasangan kita masing-masing. Kita dah boleh tahu dah apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So sebenarnya daripada situ kita dah boleh elak buat benda-benda yang dia tak suka sedaripada awal supaya tidak berlakunya salah faham yang boleh mencetuskan pergaduhan ataupun isu dalam rumah tangga. Jika berlakunya ketegangan antara suami isteri dalam sesuatu situasi tu, kita sebagai wanita ni, yelah biasalah saya faham, maksudnya wanita ni kadang-kadang dia suka defensif, okey, dia kadang-kadang nak menang je. Tak boleh, okey, tak boleh sebab apa yang saya belajar sepanjang perkahwinan ni ialah sometimes kita kena jadi karakter yang opposite dengan pasangan kita. Jangan bandingkan isteri dengan orang lain. Contoh, suami cakap awak masak sedap tapi tak boleh kalahkan masakan mak saya. Dekat situ isteri dah terasa hati dan tak ada mood dah nak masak. Sepatutnya suami kena cakap awak masak sedap sama macam mak saya masak. Dekat situlah rasa bahagialah sikit hati isteri tu kan. Yang kedua, jangan rosakkan pujian dengan perkara yang negatif. Contohnya, suami cakap awak masak sedap tapi tak macam semalam. Ayat yang simple tapi buatkan isteri terasa hati. Benda yang remeh-temeh ni lah yang kita kena elakkan dalam rumah tangga supaya tak terjadinya salah faham. Okey, sambil kita dah mendengar tadi pendapat mereka di luar sana. Ada satu yang saya nak kongsikan di Facebook ni cukup menarik daripada Abdul Rahman. Terima kasih atas komen anda ni. Dia kata kalau macam saya, perkara remeh lepas makan tu bila basuh tangan tak renjis tangan dalam sinki mesti bini marah. Alamak. Saya ingat remeh tu. Okay, itu tapi betul-betul marah bini dia. Ada juga orang macam tu Tapi kita kena menghormatilah. Betul. Itu perkara dia. Okey, Ustaz, apa yang dikongsikan ini mungkin kadang-kadang ada antara pasangan kita yang melakukan kebaikan ataupun benda-benda remeh itu menjadi satu yang positif. Tapi ada juga pasangan yang mengambil kesempatan, tak apalah dia dah buat banyak sangat benda-benda remeh yang diberikan kepada pasangan. Apa agaknya boleh katakan kepada mereka ini untuk saling orang kata seimbang? Yes, menarik.
macam komen rakan kita di FB tadi, Fahri kata, dia renjis pun isi marah. Jadi renjis waktu isi tak ada lah. Kan? Jadi maknanya renjis lah. Kalau memang habit dia kan memang suka merenjis lah. Tapi renjis waktu isi tak ada. Jadi maknanya kita nak menjaga hati. Tapi jangan renjis dipilih, Ustaz. Alamak. Jangan. Tu panjang. Tu kena topik lain. Baik, itu sebab tuan-tuan dan para penonton. Dalam kita belajar rumah tangga ini, ilmu rumah tangga dalam kitab fikah dipanggil ilmu munakahat. Orang Johor dia belajar sekolah agama kan? Betul. Kita belajar kat sekolah agama ada satu subjek munakahat. Itu belajar tentang nikah kahwin perjalanan kehidupan. Kalau kita nak kahwin sebagai contoh pun, kita pergi kursus. Ya, kalau dulu kursus 2 hari kan, itu pun pagi dan petang. Sekarang ni semua kursus kahwin pun online aja. Tetapi sebenarnya kehidupan kita bukan untuk 2 tahun, untuk 20 tahun, tapi sepanjang masa. Kita nak hidup lama-lama. Kalau orang pergi haji, dia pergi haji cuma dalam sebulan lebih, tapi khususnya bertahun-tahun. Betul tak? Itu khusus. Itu sebab dalam rumah tangga. Jadi wanita hari ini juga salah satu khusus kahwin sebenarnya kan. Kita belajar untuk memperbaiki rumah tangga. Tanya kepada tim wanita hari ini kan, buat program rencah apa nama? Resam hikayat perkahwinan, Ustaz. Hikayat perkahwinan sekata aku je kan. Baik. Tuan-tuan dan puan, para penonton, bila mana kita nak cerita tentang macam mana kita nak menghargai dan sebagainya, saya nak kongsikan ada 3 tips, iaitu SPM. Memang betul, kadang-kadang perkara remeh ini boleh mendatangkan perkara yang negatif. Dan ada juga yang inbox saya di Facebook saya, di Instagram saya, ya, boleh tengoklah Azab Al-Kankari. Tepat kan? Ya. Dia komen dekat saya, dia kata, Ustaz, kadang-kadang perkara remeh ni boleh menyebabkan pergaduhan. Macam-macam, dan bukan gaduh, na'udzubillah min zalik, yang paling kita takut boleh menyebabkan perceraian dan sebagainya. Betul. Moga Allah lindungi kita semua. Dan ini tak nafi, dan ini adalah perkara yang hakikat dan berlaku. Ini fakta. Tetapi tuan-tuan dan puan, memanglah kita nampak beremeh, jangan kita mengambil kesempatan dan sebagainya. Dia ada 3 ya, SPM. S yang pertama, bagaimana kita nak rasa menghargai pasangan kita dalam keadaan perkara remeh dan sebagainya. S yang pertama, kita kena syukur, tuan-tuan dan puan. Syukur ini paling penting. Bersyukur dengan nikmat Allah kerana Allah memberikan pasangan kita. Buruk baik pasangan kita, kita kena syukur. Itu yang paling penting. Kerana itulah yang Allah pilih yang terbaik untuk kita dan kita usaha buat yang terbaik. Habis Ustaz, kalau dah memang dia tak berubah, itu cerita lain. Itu kena jumpa kaunselor perkahwinan dan sebagainya. Itu kena jumpa pihak kuasa. Baik, yang pertama, yang pertama syukur kepada Allah. Syukur atas nikmat ini, nikmat keluarga, nikmat rumah tangga ini kena bersyukur. Ya, untung kan dapat suami ataupun isteri yang memang memahami kita dan sebagainya, syukur. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, P yang kedua apa? Dia puji pasangan. Ini saya katakan tadi, puji bukan sekadar puji, macam rakan kita tadi pun cakap, puji bukan sekadar puji, tapi puji dan juga memberi semangat. Ini penting. Kadang-kadang ada orang jadi puji, tapi puji berbentuk sindiran. Ini bahaya juga. Dia kaedah pujian ini juga main peranan sebenarnya. Puji dalam keadaan memberikan semangat. Puji contoh, isteri kita gosok baju kita tegak, cakaplah, yang tajamlah ni, baguslah abang suka. Jadi isteri kita akan berbunga-bunga. Nampak simple, tapi bila kita puji, Masya Allah. Yang awak cantik lah kan, cantik sangat hari ni. Macam isteri kita pula rasa, abang macam lain macam, rupanya tudung dia terbalik. Contoh. Kan? Maknanya pujian itu puji, tapi puji yang adalah sesuatu kan. Tapi yang penting puji pasangan. P yang kedua puji. M yang terakhir apa dia? Melakukan yang terbaik. Ini yang paling penting. Kita berusaha untuk melakukan perkara yang terbaik untuk menjaga pasangan kita. Kalaulah dalam rumah tangga itu, sebab hikayat perkahwinan ini, kita membina perkahwinan ini bukan setahun 2 tahun, tetapi lama. Kadang-kadang ada orang hidup macam mak ayah kita kan, hidup dah berpuluh-puluh tahun mereka hidup berkahwin. Bagaimana mereka konsisten, bohong dalam perkahwinan kalau tidak ada pergaduhan. Bohong, mesti akan bergaduh. Cumanya bagaimana kita nak give and take, bagaimana kita nak sorong tarik. Itu sebab perkahwinan ini bukan seperti kita mengurus company. Perkahwinan ini bukan seperti kita mengurus organisasi. Tapi perkahwinan ini adalah kehidupan yang kita berkongsi. Bagaimana kita nak membina, bukan saja kita hidup di dunia bersama dengan rumah tangga, tapi kita nak juga rumah tangga kita ke syurga, insya-Allah. Itu yang penting, melakukan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Dan itulah antara perkara remeh rumah tangga yang kadang-kadang orang pandang enteng. Anggaplah ia perkara yang positif untuk memberikan kebaikan dan mengintimkan lagi rumah tangga kita, insya-Allah. Okey, untuk Ika dan juga Zaid. Okey, di penghujung perbincangan kita ni sebenarnya kalau kita lihatlah, kadang-kadang pasangan ni terlalu tumpukan perhatian kepada membuat benda-benda yang besar. Kadang-kadang dah jadi terlalu klise. Jadi kita nak menggalakkan pasangan-pasangan di luar sana untuk fokus, untuk mencari perkara-perkara remeh tetapi memberi impak yang besar dan rasa sangat-sangat dihargai oleh pasangan. Silakan. Okey, contohnya baru-baru ni hari jadi Ika dan juga anniversary lah my brand.
So kalau sebelum ni kan orang cakap bila kita tak ada MCO nak pergi celebrate, nak keluar, nak dinner, nak candlelight dinner dan sebagainya. So bila dah ada kat rumah ni, Ika dah pesan awal tak payah buat apa pun, tak payah beli apa-apa. Tapi dia beli juga. So rasanya benda tu remeh. Tapi Ika rasa sangat bahagia. Ustaz cakap tadi, ingat tarikh-tarikh penting. Yes, pada lelaki, I faham ada setengah orang anggap alah dah kahwin dah 10 tahun dah, tak ingat dah. Tapi sebenarnya benda tu adalah benda yang penting. Itu adalah momen yang paling indah dalam kehidupan seorang wanita bila dia dah bergelar isteri dan seterusnya. So sangat penting for me benda macam tu. I just nak share selagi kita boleh buat benda-benda kecil tu, walaupun kita rasa benda tu kecil, just buat je sebab benda tu dalam hati wanita lah. Dari sudut pandangan seorang wanita, walaupun benda kecil, I akan kumpul. Wah, makin lama makin besar and makin best, makin bahagia insyaAllah. Okey, Zaid sedikit. Kalau orang kata lelaki ni selalunya macam nak macho, okey tak apalah, benda-benda kecil semua kan. Tapi untuk menerangkan kepada mereka di luar sana, sebenarnya kecil itulah yang memberi impak besar kepada hati wanita tu. Ya, betul-betul. Okey, bagi saya, yang macam Ustaz cakap tadi, SUL kan, sokongan tu lah bagi saya. Sokongan sangat penting, tak kisahlah dari segi apa-apa, at least kita ucapan kan semua tu kan. Sokongan tu sebab dia, maknanya kita membantu dari segi mental dia, maknanya. Bila mental kita sihat, maksudnya kita boleh happy lah. Betul. Okey, Ustaz, di penghujung siaran kita ni untuk topik perkara remeh dalam rumah tangga, conclusion daripada Ustaz sendiri. Konklusi ya, kesimpulan je. Silakan Ustaz. Baik, saya akan berikan tuntasnya insya-Allah ya. Jadi maknanya bila mana kita bicara betul lah, kadang-kadang benda remeh. Contoh isteri kita buat tugasan, ada tugasan, suami kita ada assignment dan sebagainya. Paling mudah dia teman je, tidur je pun sebenarnya kan. Nampak simple tapi sebenarnya dia membantu. Itu sebab tuan-tuan puan, akhir sekali apa saja perkara remeh di rumah tangga yang mungkin kita anggap remeh, sebenarnya kebarangkalian besar pasangan kita menganggap itu perkara yang sangat besar. Dan yang paling penting tuan-tuan puan, kita mestilah menjadikan semua isu-isu ni ke arah kebaikan, perkara-perkara remeh ke apa ni ke arah kebaikan, dan yang paling penting jangan diperbesarkan perbezaan sehingga boleh merosakkan hubungan rumah tangga kita. Jagalah hubungan ini dan inilah rumah tangga kita yang akan kita bawa ke syurga nanti insya-Allah. Yang penting duduk di rumah, tak kiralah apa sekarang ni, macam-macam tekanan orang, emosi sebagainya, kita kena jadikan keluarga sebagai tempat kita berkongsi segala masalah. Okey, Ustaz, sikit saya nak celah sikit. Ustaz, cuma kadang-kadang suami dan lelaki ni ada masalah, macam seolah-olah perempuan ni dia sentiasa fikir lelaki boleh baca fikiran dia orang ni. Yes, ini perkara yang paling bahaya. Sebab apa? Sebab kadang isteri kata, abang, I tak kisah I nak makan apa saja, I boleh je. Tapi bila kita ajak pergi kedai tu, dia pula tak nak. Dia kata, bang, kenapa makan ni? Tadi you kata okey saja. Ini biasa. Dia, abang tak boleh baca ke hati saya? Ini biasa, ini drama-drama kan. Fahrin pelakon, dia tahu. Pelakon, kan? Jadi maknanya, itu memang tak nafikan. Tapi kadang-kadang sebenarnya dalam rumah tangga kadang-kadang ada perkara yang memang kita boleh cerita boleh rasa sebenarnya. Lagi lama kita kenal, kita akan dapat tahu apa yang do and done, yang apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan apa yang suka, yang tak suka. Kadang suami kita baru nak cakap, tiba-tiba isteri kita cakap, yang tadi abang baru nak cakap perkara ni. Itulah saya nak cakap dulu. Maknanya ada poin-poin yang menyebabkan dia akan menjadikan satu persamaan. Jadi jangan gaduh-gaduh lah. Kadang itu sebab isteri kena faham juga ya. Tak semua suami boleh faham apa yang dia fikir, sebab suami bukan ahli sihir. Dia bukan ahli sihir yang dia boleh, dia bukannya betul Ustaz. Boleh baca pemikiran orang. Jadi Ustaz, sebenarnya Ustaz ni banyak yang boleh dikongsikan dengan kita. Ustaz, kalau mereka nak tahu nasihat lebih lanjut, tip lebih lanjut, Facebook Ustaz dan juga Instagram Ustaz ni, kita nak tengok ni. Kongsikan. Boleh juga boleh lihatlah saya di Instagram Azhar Kankari, di Facebook Azhar Kankari, insya-Allah. Bolehlah komen-komen ke apa ke, dan ada mungkin perkongsian kita boleh kongsikan di laman sosial itu insya-Allah. Tak sia-sia saya menjadikan Ustaz sebagai idola saya. Wow. Okey, minta maaf ya kepada Fahrin, Fatih, Ika, Syed dan seluruh kru produksi wanita hari ini. Sekali lagi duduk rumah, moga Allah pelihara kita semua insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Azam Al-Kankari dan juga tetamu kita, pasangan romantis ini, Ika Nabila dan juga Muhammad Zaid. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Fatin. Sebenarnya topik yang cukup menarik. Saya harap ini telah memberikan suatu orang kata inspirasi dan semangat kepada para pasangan di luar sana. Terutamanya orang sedang mencari hikmah PKP, PKPD. Inilah masa untuk terus menceriakan ataupun mencari hikmah di dalam rumah tangga itu. Perkara remeh tu. Betul, bagi ruang untuk perkara remeh. Jangan selalu nak mengikut emosi je, nak marah benda remeh kan. Okey, dan sebelum kita berhenti rehat, kita nak kongsikan satu TikTok pilihan penerbit kita. Oh, okey. TikTok tadi kita dah kongsikan, Fatin. Saya kira sebenarnya lebih baik kita berehat dan jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini dan bersama kami dalam segmen tajaan, kita nak bersama dengan Datuk Azril Radzi selaku pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Hari ini apa nak dikongsikan, Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fatin? Sihat? Hello? Ya, Fatin. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Sihat, Fatin? Alhamdulillah sihat. Tak berapa clear tadi. Okey, Fatin. Saya faham dan juga saya percaya PKP ni tak lama lagi ramai saya akan duduk di rumah terperap di rumah dan inilah masa yang terbaik untuk isteri dan juga kita semua meningkatkan kualiti hidup Saya faham bila wanita yang dah berkahwin Fatin dah beranak pinak, kalau kita perhatikan keinginan tu berkurang kalau kita lihat masalah dalaman wanita seperti peningkatan usia, hormon tidak seimbang perkara-perkara ini mendatangkan dilema kepada wanita kalau kita perhatikan masalah rambut gugur, kulit berjeragat, bentuk badan kurang menawan dan saya percaya setiap wanita pastinya akan melalui beberapa fasa seperti anak dara, kemudian dia dah berkahwin jadi ibu dan kemudian jadi nenek dan pada ketika inilah kalau kita perhatikan hormon dah tak seimbang perubahan hormon dan sebagainya, masalah dalaman berlaku tambah-tambah lagi kalau dah beranak pinak, bentuk badan kurang menawan yang mana saya percaya kalau kita perhatikan amalan nenek moyang kita dahulu, mereka boleh kekal langsing, ramping, bertenaga, aset masih cantik, dalaman masih mantap, keinginan masih di tempat yang terbaik. Sebab apa mereka mengamalkan pengambilan jamu, herba-herba yang terbaik yang mana baik untuk dalaman wanita berbeza dengan wanita zaman sekarang, mereka kurang menitik berat soal pengambilan jamu yang mana mereka memandang enteng soal kebaikan Khatib Fatimah, Majikani, Akar Srapat yang mana herba-herba inilah yang mana sangat-sangat baik mempunyai perubatan kajian yang sangat-sangat tinggi nilai perubatan yang sangat tinggi khusus untuk wanita yang mana kita rumuskan herba-herba ini di dalam ladies collagen yang mana sangat-sangat baik untuk wanita Saya faham kadang-kadang wanita kerana kesibukan bekerja rasa penat, letih, muka nampak kusam, tak bermaya itu yang kita nampak daripada luaran. Apatah lagi daripada dalaman sebagai seorang wanita pastinya saya kira perkara ini kadang-kadang mendatangkan dilema wanita tak kurang juga kadang-kadang ada masalah kitaran haid yang tak teratur, keputihan, senggugut, kepenatan, keletihan dan sebagainya. Jadi kalau anda lihat video dekat TV ini adalah herba-herba yang terbaik kita rumuskan di dalam ladies collagen yang mana sebenarnya sangat-sangat terbaik untuk wanita seperti Puraria Myrtika, Puraria Lobata, Khatib Fatimah, Majikani, Akar Srapat saya kira rumusan ini adalah rumusan terbaik yang mana diformulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah yang mana cara pengambilan yang sangat mudah, anda hanya amalkan 1 hingga 2 sudu setiap kali pada waktu pagi ketika perut kosong insya-Allah. Seawal kali pertama anda amalkan, anda akan dapat lihat badan rasa lebih cergas, lebih bertenaga dan insya-Allah kalau seawal botol pertama anda dah amalkan, anda akan dapat lihat perbezaan dan rata-ratanya Fatin pengguna kami yang amalkan ladies collagen ni mereka terus setia menggunakan, dapatkan seterusnya yang mana daripada segi penjualan sangat-sangat menggalakkan kami mendapat maklum balas yang baik daripada pengguna yang mana ladies collagen di Asia ni harganya hanyalah RM35 sahaja Fatin yang mana saya kira sangat-sangat bermanfaat untuk wanita, rugi kalau tak cuba herba-herba terbaik ni Fatin yang mana saya kira bermanfaat untuk wanita. Sebagai contoh Puraria Myrtika dapat membantu merangsang penghasilan hormon estrogen dan juga phytoestrogen wanita secara semula jadi, mencantikkan aset mengurangkan kekendoran yang mana sangat baik untuk bentuk tubuh badan yang lebih menawan. Khatib Fatimah, Majikani, Akar Srapat saya kira satu kerugian kalau wanita tak cuba Fatin dan seterusnya Fatin. Seterusnya Datuk. Bagi anda yang lebih berkemampuan boleh dapatkan Ladies Platinum yang mana Ladies Platinum ni membantu memberi keberkesanan yang berganda sehingga 3 kali ganda lebih berkesan daripada Ladies Collagen yang mana harganya adalah RM79 yang mana
yang ini ada beberapa tambahan herba lain yang lebih baik yang mana salah satu daripadanya ialah Cerebron S yang mana Cerebron S ni dalam masa sama juga dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit wanita yang mana kebaikan Cerebron F ni mengikut satu kajian di Jepun oleh Profesor Takashi Lino, pengambilan Cerebron F ni lebih baik daripada glutathione, membantu merangsang penghasilan kulit yang lebih cantik, mencerahkan kulit mengurangkan melanin kulit yang gelap yang mana kita juga ada buat promosi secara online di Jombai.my. Saya faham tempoh PKP dan juga PKPD ni ramai susah nak keluar, jadi anda boleh buat belian secara online di Jombai.my dengan potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Kita tak pernah lakukan hanya di Jombai.my anda boleh buat belian secara online atas talian saya kira rasai kelainan seawal botol pertama manfaat kebaikan produk-produk di Asia yang mana telah diuji yang mana juga mendapat penganugerahan sebagai super brand sangat-sangat bermanfaat untuk wanita. Jadi kalau tak cuba Fatin, yang mana kita ketahui khasiat Kasih Fatimah, Mandikani kaya dengan unsur-unsur mempunyai nilai perubatan herba yang sangat-sangat tinggi saya faham dalam keadaan pandemik begini kadang-kadang kita nak amalkan produk susah, tidak agak berkira-kira tetapi produk Biasia harganya mampu milik Fatin Ladies Collagen RM35, Ladies Platinum RM79, itu belum lagi diskaun istimewa Jadi anda boleh buat belian secara online di Jombai.my dengan potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa Fatin. Dan seterusnya Fatin, saya juga bawakan ini Payumax. Payumax adalah minuman tambahan khusus untuk wanita yang mana Payumax sangat kaya dengan Puraya Merifica yang mana Puraya Merifica ini sangat subur di utara negara Thailand yang mana fungsinya dapat membantu mencantikkan aset wanita, mengembalikan keremajaan kulit, melambatkan penuaan menopause dan sebagainya. Saya faham wanita ada macam-macam masalah Fatin, yang mana Puraya Merifica juga sangat baik untuk kuku, kulit dan juga rambut selain pada aset wanita, yang mana Payumax ini harganya hanyalah terendah RM38 sahaja di Jombai.my Fatin. Anda juga boleh buat belian secara online yang mana didatangkan dengan shaker secara percuma. Dan yang terakhir Fatin, khusus untuk aset wanita, silakan ada Perfect Push Up Cream cream untuk urutan luaran Saya faham wanita inginkan pastinya bentuk yang lebih menawan, yang lebih terletak, boleh dapatkan Perfect Push Up Cream. Harganya hanyalah RM35 saja Fatin, dengan potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Jadi jangan lupa ingat, kalau anda ke kedai-kedai jamu, pastikan Biasia baru beli. Sebab apa? Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk berkualiti pada harga yang mampu milik Fatin Jadi wanita jangan lupa dapatkan Ladies Collagen Biasia ataupun Ladies Platinum Biasia ni, yang mana ianya merupakan jus jamu moden yang baik untuk dalaman wanita Fatin, membantu melambatkan penuaan, menopause dan sebagainya kekeringan. Saya faham wanita perlukan sesuatu yang sangat istimewa untuk anda, jadi jangan lupa minum Ladies Collagen ataupun Ladies Platinum. Baik, terima kasih. Untuk aset yang lebih menawan Fatin. Terima kasih. Ingat, terima kasih Fatin. Jumpa lagi insyaAllah. Baik, terima kasih Dato' Azri Razi daripada Biasia. Okey, penonton, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Anda terus bersama dengan kami lagi di Wanita Hari Ini, siaran hari Jumaat. Kita telah pun sampai ke penghujungnya. Jadi kami harapkan topik kita pada hari ini, perkara remeh dalam rumah tangga, telah memberikan orang kata satu pencerahan, satu perkongsian yang baik daripada tetamu-tamu kita sebentar saja tadi. Jadi sebenarnya kan pada pendapat saya lah, dalam tempoh PKP, PKPD, kita kena mencari hikmah di mana kita bersama-sama di rumah. Tapi saya nak cadangkan kepada para penonton lah, kepada para pasangan, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Biasa kita dah buat benda-benda yang besar. Kali ni apa kata kita cuba strategi pula, cari dan cuba buat perkara-perkara remeh untuk surprisekan pasangan, untuk menarik perhatian mereka. InsyaAllah rumah tangga menjadi setuju, sebab bila kita duduk berada dekat rumah, kita tak boleh nak keluar, nak dapatkan segala-galanya. Itulah kreativiti dan juga orang kata effort A tu sangat dihargai oleh para isteri sebenarnya. Okey, dan esok kita akan kembali hari Sabtu WHR Extra, iaitu topik selebriti media sosial. Baik, dan kalau kita lihat dalam sejak kebelakangan ini juga ramai yang telah diangkat menjadi selebriti media sosial, tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi isu, apakah perkongsian mereka itu memberikan satu impak yang positif ataupun negatif. Dan juga ibu bapa kadang-kadang perlu juga pantau aktiviti anak-anak di media sosial ke arah positif lah, kalau boleh untuk menjana income ke dan sebagainya. Ini antara tetamu kita pada hari esok di WHR Extra, Teacher Zack Kirana. Teacher Zack Kirana akan bersama dengan kita esok insya-Allah, dan juga tetamu-tetamu yang lain. Jadi pastikan hujung minggu anda sekali lagi bersama dengan kami jam 12 tengah hari esok untuk Wanita Hari Ini Extra. Jaga diri. Assalamualaikum.
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada